Rasionalisme bermaksud sebuah fahaman ataupun teori ilmu yang mengatakan bahawa ilmu itu diperoleh dari akal yang rasional. Ini kerana akal yang rasional dapat memberi ilmu dan kebenaran yang sejati, dan ia menunjukkan keupayaan akal adalah tunjang dalam penghasilan dan pengesahan sesuatu ilmu. Antara tokoh yang terlibat dalam fahaman rasionalisme ini adalah René Descartes. Beliau ialah seorang ahli falsafah dan matematik. Beliau menggunakan akal semata-mata bagi membuktikan ilmu hanya terhasil melalui penakulan ataupun pertimbangan. Walaupun begitu, teknik ini menimbulkan keraguan dan akhirnya tercetus sebuah kenyataan yang berbunyi I think, therefore I am. Falsafah Descartes ini terbagi kepada dua, iaitu tidak menerima sebarang kebenaran melainkan ia dapat dibuktikan. Manakala yang kedua pula adalah pembuktian jelas dan nyata dan dilanjutkan dengan cara yang betul berdasarkan tahap yang sebelumnya. Antara tokoh lain yang terlibat dalam fahaman rasionalisme ini juga adalah Baruch Spinoza. Beliau seorang ahli falsafah Belanda yang berbangsa Yahudi. Beliau pengasas pada agama yang berdasarkan aliran rasionalisme yang menolak segala unsur metafizik, contohnya upacara dan ritual keagamaan. Menerusi sebuah buku yang bertajuk The Ethics, beliau menguatkan falsafahnya dengan menerangkan tentang kewujudan Tuhan. Bahkan dalam buku itu juga Spinoza menjelaskan bahawa alam ini adalah Tuhan yang sebenar. Seterusnya, berkenaan pemikiran rasionalisme. Idea utama di sebalik ini adalah memberi kepercayaan kepada kuasa dan autoriti akal untuk mendedahkan pengetahuan dan kebenaran. Rasionalisme menganggap bahawa intelek manusia mampu menemui dan bertindak balas kepada kebenaran. Sebagai contoh, mereka percaya bahawa akal dan pencarian kebenaran dan sumber tertinggi dari semua pengetahuan. Rasionalisme ini ia berasaskan kepada kaedah saintifik, iaitu menolak kewujudan wahyu dan mukjizat kerana kedua-duanya adalah dianggap sebagai ilusi. Pemikiran ini berpegang bahawa akal adalah kuasa tertinggi dalam mengenali hakikat sesuatu. Akal manusia mampu mengetahui apa sahaja. Sebagai contoh, ia bertentangan dengan empirisisme. Secara teorinya, ia menafikan pengalaman panca indera sumber pengetahuan yang utama sekali. Rasionalisme mempunyai dua pandangan, iaitu pandangan terhadap Islam dan pandangan terhadap sains. Saya ingin fokuskan dulu iaitu rasionalisme terhadap pandangan sains. Rasionalisme terhadap pandangan sains ialah aliran falsafah saintifik yang memandang ideologi rasional ataupun reason sebagai sumber segala ilmu. Istilah falsafah merujuk kepada sesuatu yang pertengahan antara teologi dan sains. Falsafah seperti teologi, ia melibatkan spekulasi tentang perkara yang pengetahuan manusia belum dapat memberikan jawapan. Dan seperti sains, falsafah mengutamakan pemikiran manusia ke atas kuasa, sama ada tradisi ataupun wahyu. Ilmu lahir dari perkataan. Sebagai contohnya, sains dapat menguraikan kandungan konstitusi air dan banyak lagi kejadian-kejadian alam yang lain. Tetapi falsafah pula dapat menguraikan persoalan-persoalan metafizik di sebalik kejadian-kejadian ini. Sebagai contoh, siapakah yang mencipta air? Untuk apakah air diciptakan? Dan bagaimanakah kalau dunia tanpa air? Dan sebagainya. Oleh itu, sains bertugas dapat memberi hakikat, menggambarkan hakikat dan menghuraikan hakikat sesuatu, iaitu sedangkan tanggungjawab untuk mengkritik, menilai, mempertahankan serta mengkoordinasikan hakikat-hakikat tersebut pula adalah kerja dan tugas falsafah dari pandangan sains. Seterusnya, ini adalah rasionalisme terhadap sudut pandangan Islam. Di dalam rasionalisme Islam, para pemikir Islam juga tidak mungkiri akan kekuatan akal atau rasionalisme dalam menentukan kebenaran dan dalam kajian-kajian agama. Namun, akal masih di dalam isu sejauh mana kemampuan akal boleh diikuti dan dipakai. Sebahagian para pemikir Islam menyatakan bahawa ia harus ditempatkan di bawah wahyu, dan ada juga yang sebaliknya. Ia menganggap bahawa dengan menggunakan akal sahaja sudah cukup untuk membimbing manusia dan membimbing dan mengenal Tuhan.
Sebagai manusia, kita seharusnya memahami bagaimana pandangan dan konsep rasionalisme terhadap Islam sehingga dapat menggunakan kemampuan pemikiran dan menentukan kebenaran secara baik dan benar. Sekali di dalam rasionalisme Islam, ia juga diperlukan dalam kajian-kajian keagamaan. Lahirnya rasionalisme ini, ia tidak terlepas daripada pengaruh pemikiran dan falsafah Yunani. Menurut Laus Gadet dan Anawati, kemunculan sistem berfikiran rasional dalam Islam ia didorong oleh beberapa faktor, sepertinya didorong oleh munculnya mazhab-mazhab bahasa kerana adanya keperluan dalam memahami ajaran-ajaran yang ada dalam Al-Quran dengan baik dan benar. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, namun tidak semua lafaz-lafaz boleh kita terus difahami dengan mudah. Maka ia diperlukan adanya pemikiran-pemikiran yang juga berasal dari akal. Sebab yang kedua, munculnya mazhab-mazhab fiqh ataupun fiqh. Persoalan yang ada kadang-kadang tidak boleh terus dipercakap oleh Al-Quran dan Sunnah, sehingga muncullah pemikiran baru dalam bidang hukum yang akhirnya melahirkan mazhab-mazhab fiqh. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Hajid Hilmi bin Abdul Halim. Hari ini saya akan membincangkan sedikit isi tentang rasionalisme. Rasionalisme mempunyai satu kaedah penyelidikan dan dikaji yang bahawa akal adalah sumber utama pengetahuan. Descartes merupakan tokoh pertama pada abad ke-17, kemudian dibantu oleh Spinoza disertai ahlinya iaitu Leibniz. Tetapi dihalang oleh aliran fikiran empirisme. Rasionalisme bertentangan dengan empirisme secara teorinya. Ia menunjukkan pengalaman panca indera sebagai sumber pengetahuan. Dalam konsep rasionalisme, ia memerlukan sekurang-kurangnya satu daripada 5 tuntutan. Antara 5 tuntutan ialah pengurangan pengetahuan semula jadi, teori, tesis konsep semula jadi, tesis kepentingan sebab dan tesis kelebihan sebab. Antara tokohnya ialah terdapat seorang tokoh yang menggabungkan empirisme dan rasionalisme iaitu Immanuel Kant. Terdapat seorang tokoh yang menggabungkan empirisme dan rasionalisme iaitu Immanuel Kant. Antara ilmu tuntutan ialah pengetahuan. Antara ilmu tuntutan ialah pengurangan. Sebagai contoh, kita ambil kisah daripada kitab Bible yang berkenaan penghakiman Solomon. Kisah ini berlaku disebabkan perebutan seorang bayi di antara dua orang ibu iaitu A dan B. Pada ketika itu Solomon mengambil pendekatan dengan mencadangkan bayi itu dikerat dulu. Akhirnya si ibu A menangis dan mengambil keputusan agar bayi itu diberikan kepada ibu B. Antara ilmu tuntutan yang kedua ialah pengetahuan semula jadi. Rasionalis juga menerangkan bahawa kiraan matematik atau pengetahuan logik adalah contoh pemikiran. Pengetahuan sebegini boleh digenggam ataupun didakwa melalui akal tanpa melibatkan apa-apa panca indera langsung. Sebagai contoh, 2 tambah 3 bersamaan dengan 5. Rasionalis bersetuju dengan kepastian dan kejelasan ilmu yang menunjukkan sebab dan mereka berpendapat cara ini dapat dilaksanakan untuk mendapat pengetahuan
Ilmu tuntutan yang ketiga adalah tesis konsep semula jadi. Menurut konsep ini, rasionalisme itu adalah sebahagian daripada sifat rasional itu sendiri. Apabila merasakan pengalaman boleh mencetus di mana ia membawa kepada kesedaran. Pengalaman tidak menyediakan tesis konsep semula jadi mempunyai pelbagai dengan konsep yang dianggap semula jadi. Konklusinya, ilmu tuntutan yang keempat adalah tesis kepentingan adat. Ilmu tuntutan yang keempat adalah tesis kepentingan sebab. Konsep ini menuntut bahawa pengetahuan yang diperoleh daripada gerak hati dan kaedah pengurangan pengetahuan semula jadi tidak boleh diperoleh daripada pengalaman. Kita perlu berfikir sedalamnya untuk menolak tepi pengalaman semasa mendapat pengetahuan. Ilmu tuntutan yang kelima dan terakhir ialah tesis kelebihan sebab. Tesis jenis ini menuntut bahawa pengetahuan yang kita peroleh dari gerak hati dan penolakan semula jadi adalah yang paling dominan atau yang paling atas dan dari pengalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Megah Ahmad Zahiruddin. Dan seterusnya adalah ciri-ciri falsafah rasionalisme. Antaranya adalah komprehensif, analisis, bukan disiplin secara empirik, refleksi, perseptif, dan terakhir adalah spekulatif. Yang pertama adalah komprehensif. Dalam masuk falsafah, komprehensif merujuk kepada pemahaman menyeluruh tentang berbagai aspek kehidupan, alam semesta atau konsep-konsep falsafah. Falsafah merangkumi pemikiran tentang pengetahuan, nilai, realiti dan etika. Masuk komprehensif dalam falsafah juga bermaksud mencari pemahaman yang mendalam dan luas tentang hakikat keberadaan dan pencarian kebenaran alam nyata. Yang kedua adalah analisis. Analisis menumpu kepada proses-proses pemecahan atau penyusunan konsep-konsep falsafah, permasalahan atau tentang hujah kompleks menjadi sebahagian yang lebih ringkas. Hal ini kerana analisis berperanan penting dalam mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang realiti dan kewujudan. Tiga adalah bukan disiplin secara empirik. Istilah bukan disiplin secara empirik merujuk kepada sifat falsafah yang berbeza dari segi ilmu-ilmu alam nyata ataupun ilmu-ilmu sosial. Pemahaman falsafah bersandar pada penalutan atau penghujahan dalam pemikiran yang mendalam untuk mengembangkan pandangan yang secara komprehensif tentang alam semesta, pewujudan dan manusia. Dalam hal ini, falsafah menerokai kehidupan manusia seperti tentang kehidupan, moral dan tujuan tentang kewujudan. Yang keempat adalah refleksif. Dalam konteks falsafah, refleksi membawa maksud kepada kemampuan untuk memeriksa dan mempertimbangkan pemikiran sendiri atau kemampuan untuk mempertimbangkan proses pemikiran dan keyakinan sendiri. Ia merupakan proses kritikan di mana seseorang menilai keyakinan dan andaian yang mendasari pemikiran atau tindakan tertentu. Dalam mempraktikkan falsafah, refleksi sering digunakan untuk mendalami pemahaman tentang pertanyaan falsafah serta untuk mengembangkan kesedaran diri dan terhadap kemungkinan bahawa pandangan atau keyakinan seseorang mungkin perlu diperbarui. Yang kelima adalah preskriptif. Preskriptif adalah pernyataan yang memberikan arahan atau cadangan tentang apa yang sepatutnya dilakukan atau dipercayai. Pernyataan preskriptif sering kali melibatkan penilaian nilai atau etika dengan menyatakan apa yang dianggap benar atau salah, wajar atau tidak wajar, buruk atau buruk berdasarkan suatu sistem nilai atau pandangan tertentu. Dalam mempraktikkan falsafah, pernyataan preskriptif seringkali terkait dengan pernyataan etika
moral atau kebijaksanaan di mana sering berusaha untuk menetapkan panduan atau nilai moral yang dianggap berpandukan kepada tingkah laku yang diinginkan atau ideal. Penyertaan perseptif memainkan peranan penting dalam membangunkan sistem nilai dan etika yang diadaptasi oleh individu ataupun masyarakat dan membantu menetapkan garis panduan moral dan perilaku yang dianggap diinginkan dalam konteks tertentu. Yang keenam adalah spekulatif. Pendekatan atau pemikiran yang bersifat secara spekulatif yang berfokus pada konsep abstrak tentang realiti, pengetahuan atau kewujudan tanpa bergantung pada bukti yang kukuh. Pemikiran spekulatif seringkali melibatkan penelitian teori yang mendalam. Seringkali mengetahui batas yang dapat diuji secara empirikal untuk mencapai pemahaman yang lebih mendalam tentang aspek-aspek falsafah tertentu. Yang terakhir adalah kesimpulan. Secara kesimpulannya, pembelajaran tentang falsafah ini adalah bagus untuk seseorang individu kerana ianya dapat membuka pemikiran seseorang dengan lebih meluas dan juga dapat mengetahui tentang kebenaran atau realiti yang menjadi asas kehidupan kepada kita. Falsafah ini juga dapat memberi serta memahami idea-idea dan pemikiran yang pernah muncul dalam sejarah dunia. Ianya sangatlah penting kerana tentang sejarah dunia dan ia mampu meningkatkan pengetahuan serta mudah untuk memperoleh ilmu. Pada masyarakat pula, ianya dapat membuka minda untuk terus maju dalam apa jua cabaran dalam hidup. Kita haruslah menghargai jasa tokoh-tokoh falsafah Islam kerana mereka telah menurunkan dan menemui pelbagai ilmu serta di dalam sebuah kehidupan realiti.